Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah bagi subjek penghayatan etika dan peradaban iaitu Dr. Nur Ani Fitri binti Muhammad Noor. Saya Muhammad Azim Faris bin Rosli, nombor metrik CN200212 bersama-sama ahli kumpulan 6 iaitu Muhammad Amirul Hakim, Muhammad Alif dan Muhammad Farhan akan membuat pembentangan bagi tugasan berkumpulan yang bertemakan Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Etika dan Peradaban di Malaysia, di mana tajuknya adalah hubungan etnik dalam perlembagaan persekutuan. Pendahuluan, Malaysia atau dikenali sebagai Tanah Melayu suatu ketika dahulu mengalami pelbagai peristiwa yang menyaksikan pelbagai sejarah dan perubahan berkaitan etnik dalam negara Malaysia serta hubungan etnik dalam perlembagaan persekutuan. Poin yang pertama, perubahan era dan zaman menyaksikan penambahan kaum dan etnik yang pelbagai di negara Malaysia yang kini hidup dalam keadaan yang harmoni. Antara kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina dan India dan kini merupakan tanah air kepada kira-kira 80 kaum etnik hasil daripada perjuangan dan pengorbanan pemimpin terdahulu. Seterusnya, perlembagaan persekutuan adalah antara salah satu hasil daripada usaha dan perjuangan nasionalisme Melayu serta penglibatan oleh etnik-etnik yang lain. Perlembagaan persekutuan mengandungi sebanyak 183 perkara yang merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia, di mana isi kandungan tersebut sama ada sebelum ini dipinda atau ditambah baik, terutamanya perkara yang berkaitan bagi kaum atau etnik yang ditulis sebagai perkara 8 iaitu kesamarataan. Seterusnya, penyertaan masalah. Meskipun Malaysia telah merdeka selama 63 tahun, masih terdapat pelbagai isu dalam hubungan etnik di Malaysia. Antaranya adalah persepsi sebahagian masyarakat bukan Melayu yang menganggap kedudukan istimewa orang Melayu adalah sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan kewarganegaraan yang diberikan kepada mereka, yang pada masa itu juga terdiri daripada golongan imigran. Selain itu, perbezaan etnik yang melahirkan persaingan antara kumpulan etnik dan berlakunya kepupusan ciri-ciri etnik. Dan kemudian, isu agama yang dijadikan isu yang amat sensitif di negara ini, ditambah lagi dengan negara Malaysia ini dihuni oleh masyarakat yang berlainan agama. Seterusnya, objektif bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti permasalahan etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai di negara Malaysia dan mengenal pasti tahap kefahaman pelajar mengenai hubungan etika dan peradaban dengan perkara-perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan akhir sekali adalah untuk menganalisis peranan masyarakat yang pelbagai dalam mendukung Perlembagaan Persekutuan. Itu sahaja daripada saya. Bahagian seterusnya akan diterangkan oleh ahli kumpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farhan bin Yusof. Saya akan meneruskan perbincangan mengenai bab 4 iaitu metodologi kajian. Metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Bab ini membincangkan kaedah penyelidikan yang digunakan dalam kajian untuk mengumpul data dan maklumat bagi mencapai matlamat kajian. Pengumpulan data dan maklumat ini akan dilakukan menerusi borang soal sidik iaitu secara kuantitatif. Kajian borang soal sidik ini telah diedarkan kepada responden melalui Google Form. Borang soal sidik ini terdiri daripada dua bahagian. Bahagian pertama ialah berkaitan data demografi responden dan bahagian kedua ialah berkenaan hubungan etnik dalam perlembagaan persekutuan. Kajian pustaka ialah pekaji akan mendapat maklumat berkaitan kajian yang dilakukan melalui kaedah ini. Caranya dengan mengkaji dalam mencari bahan atau prospek berkaitan dengan kajian ini dari pelbagai sumber. Antaranya ialah kamus, artikel maupun laman web sesawang untuk mendapatkan maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi bin Isri akan meneruskan bab dapatan dan analisis. Analisis soalan pertama ialah adakah mahasiswa mengetahui definisi Perlembagaan Malaysia? Keputusannya majoriti responden mengetahui definisi tersebut dan dapat disimpulkan sebagai kita rakyat Malaysia haruslah mengetahui idea dan definisi itu sendiri berkaitan Perlembagaan Malaysia. Soalan kedua ialah tujuan diwujudkan demi menjaga kestabilan negara dan rujukan sebagai penyelesaian masalah.
Hasil kajian majoriti bersetuju dengan kenyataan ini. Oleh itu, kami dapat simpulkan majoriti responden peka dan tahu tujuan perlembagaan demi menjaga kestabilan negara Malaysia. Soalan ketiga berkaitan istimewa kedudukan orang Melayu dikekalkan sehingga kini. Majoriti responden bersetuju tetapi masih ada segelintir tidak bersetuju. Dan pengkaji beranggap persepsi sebahagian bukan Melayu yang menganggap kedudukan istimewa orang Melayu adalah sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan kewarganegaraan yang diberikan kepada mereka pada masa itu terdiri daripada imigran. Itu sebabnya generasi muda menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah berlalu. Soalan seterusnya ialah isu laungan azan berkumandang di bumi Malaysia 5 hari sekali. Keputusan dari hasil kajian kami yang agak drastik kerana jumlah bilangan tidak bersetuju adalah tinggi. Sebagai pengkaji, saya merasakan isu ini tidak perlu dibangkitkan lagi kerana kita sedia maklum bahawa agama Islam merupakan agama rasmi bagi negara Malaysia. Akhir sekali, perlembagaan dijadikan panduan hidup negara dan majoriti responden bersetuju dengan kenyataan ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan kita sebagai rakyat Malaysia hidup dalam aman damai sehingga kini. Setakat ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Naraini Fitri binti Makno dan rakan-rakan sekalian. Okey, pada pembatangan ini saya ingin membentangkan kesimpulan dan cadangan terhadap kajian kumpulan kami. Okey, first ialah Perlembagaan Persekutuan merupakan pasal negara, iaitu kedudukan Raja Perlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan perkara 153 menjaga kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Okey, yang kedua ialah berdasarkan hasil dapatan kajian, beberapa cadangan telah dikemukakan demi melestarikan perpaduan di negara kita. Antara contoh yang boleh rakyat Malaysia ikuti ialah setiap rakyat tanpa peringkat umur, tanpa mengira peringkat umur, agama dan kaum mestilah memahami dan mempraktikkan perlembagaan persekutuan di dalam negara kita. Selain itu, kita juga mestilah menghormati kepelbagaian agama dan budaya dalam negara kita. Okey, kata kunci yang amat penting ialah dapat memberi impak yang besar, iaitu tolak ansur sesama kita demi mengekalkan kesejahteraan negara kita selepas hampir 5 dekad kemerdekaan Malaysia yang telah dikecapi. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.